anda mempunyai masalah yang hampir sama kan dengan Arif tadi? Itulah antara dilema yang sering dialami oleh pelajar-pelajar. Untuk mengatasi masalah ini, marilah bersama-sama dengan saya untuk melihat di manakah kesilapan anda apabila anda menjawab soalan biologi kertas 2. Jom bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ya, bersama saya hari ini saya akan membincangkan apakah silap anda, ya silap yang sering dilakukan oleh calon apabila menjawab soalan SPM kertas 2. Ya, apakah silap anda? Ya, silap yang paling lazim dilakukan oleh calon ialah penggunaan istilah yang salah. Okey pelajar, kita tengok satu contoh yang pertama ini. Soalan ini menunjukkan rajah A dan rajah B yang menunjukkan dua cara pengawitan ikan dan sayur. Terangkan bagaimana bahan-bahan pengawit itu berkesan dalam pengawitan setiap bahan makanan tersebut. Jadi rajah ini menunjukkan ada dua kaedah pengawitan. Pertama ialah pengawitan ikan dan sayur yang menggunakan larutan garam bagi ikan. Dan seterusnya penggunaan larutan cuka bagi sayur. Dan soalan ini kalau kita lihat, kata tugasnya ialah terangkan. Bermakna anda mestilah memberikan fakta dan juga penerangan. Terangkan apa? Iaitu bagaimanakah pengawit itu berkesan dalam pengawitan. Pelajar, di sini kita lihat pada stimulus soalan ini, iaitu gambar rajah ini telah jelas menunjukkan kepada kita bahawa penggunaan larutan garam. Jadi anda perlu tahu apakah sifat larutan garam dan juga apakah sifat cuka. Kita tengok seterusnya apakah contoh jawapan yang diberikan oleh calon. Saya nak tunjukkan hari ini ialah kesilapan sahaja. Kesilapan yang lazim dilakukan. Ini adalah salah satu daripada contoh respon calon, di mana dalam jawapan ini calon ada memberikan ayat ini, jawapan ini, iaitu larutan garam berkepekatan lebih tinggi daripada ikan. Ya, kita lihat apakah kesilapannya. Ya, kesilapannya ialah ayat ini, berkepekatan lebih tinggi daripada ikan. Agaknya pelajar di manakah kesilapan calon ini? Ya, kesilapan yang lazim dilakukan oleh calon ialah sel ikan. Tiada perkataan sel. Jadi pelajar sepatutnya menulis larutan garam adalah hipertonik terhadap sel ikan. Sel ikan. Dan kita lihat seterusnya ayat yang kedua yang telah ditulis oleh calon. Air bergerak keluar dari ikan. Air bergerak keluar dari ikan. Jadi ayat ini juga salah. Apabila salah penggunaan istilah, maka anda tidak akan mendapat apa-apa markah. Sepatutnya calon menulis air meresap keluar dari sel. Air meresap keluar dari sel ataupun air meresap keluar dari sel ikan. Kita lihat kat sini. Dalam jawapan calon tersebut tidak ada perkataan meresap dan juga tiada penggunaan perkataan sel. Dan seterusnya, untuk mendapatkan markah, hendaklah menyatakan secara osmosis. Dan kita lihat contoh seterusnya. Terangkan apa yang akan berlaku kepada penghasilan enzim luar sel jika jasad Golgi dan S tidak ada. Ya pelajar, dalam soalan ini tidak dinyatakan S. Tidak dinyatakan S, maka kita hendaklah menyatakan S. S di sini menunjukkan bahawa ini adalah jalinan endoplasma kasar. Sekarang ini kita lihat contoh jawapan calon. Calon menjawab P1 tiada enzim dihasilkan. P2 tanpa S protein tidak dapat diangkut. Tanpa jasad Golgi protein tidak boleh diubah suai.
Ya, pelajar. P1 betul. Okey, tiada enzim dapat dihasilkan. Kerana tiada apa? Kerana tidak ada JE kasar dan juga kerana tidak ada jasad Golgi. Tetapi untuk soalan P2, kenapa salah? Tanpa S protein tidak dapat diangkut. Agaknya kenapa salah? Tetapi P3 betul. Tanpa jasad Golgi, protein tidak boleh diubah suai. Ya, kerana calon tidak menuliskan. Tanpa S, protein tidak dapat diangkut ke mana? Maka mesti nyatakan tanpa S, protein tidak dapat diangkut ke jasad Golgi. Dan ini adalah contoh bagi soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan fagositosis dalam ameba SP. Dan soalannya berbunyi, kita terangkan apakah yang berlaku semasa di P dan Q. Stimulus dalam soalan jelas menunjukkan apakah yang berlaku di P dan Q. Kita lihat jawapan calon. Ini adalah contoh respon calon. Lysosom menghasilkan lysozim. Dan seterusnya enzim dibebaskan dalam vakuum makanan. Dan untuk membunuh bakteria, makanan diserap ke dalam sitoplasma. Bahan kumuh dirembeskan keluar. Nampak tak? Di sini, jika kita lihat di manakah kesilapan calon? Calon menggunakan perkataan lysosom menghasilkan lysozim. Nampak macam betul, tapi sebenarnya salah. Lysosom kita tidak boleh menggunakan perkataan lysosom menghasilkan lysozyme. Tetapi sepatutnya lysosom mengandungi lysozim. Kita lihat ayat yang seterusnya. Untuk membunuh bakteria. Untuk membunuh bakteria, kenapakah perkataan membunuh ditolak? Sepatutnya perkataan apa? Sepatutnya ialah perkataan menghidrolisis. Perkataan yang paling tepat untuk ayat ini ialah untuk menghidrolisis bakteria. Dan seterusnya, makanan diserap ke dalam sitoplasma. Kenapa makanan salah? Apakah perkataan yang paling sesuai untuk makanan? Nutrien. Bukan makanan, tetapi nutrien. Dan seterusnya, kenapa pula salah pelajar ataupun calon ini menggunakan perkataan bahan kumuh dirembeskan keluar? Jadi, apakah perkataan yang sepatutnya digunakan? Sepatutnya bahan kumuh disingkirkan keluar. Lihat calon. Lihat para pelajar inilah antara kesilapan penggunaan istilah yang salah dalam menjawab soalan biologi. Dan seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Rajah 2 menunjukkan suatu peringkat meiosis dalam sel haiwan. Soalannya berbunyi, apakah yang akan berlaku kepada gamet terbentuk sekiranya K gagal berfungsi dalam proses pembentukan gamet? Kita lihat K. K jelas menunjukkan centriole. Kita lihat contoh jawapan calon. Ada dua kata tugas di sini. Iaitu ataupun dua stimulus di sini, iaitu apakah yang berlaku kepada gamet dan seterusnya sekiranya K gagal berfungsi. Ini adalah contoh respon calon. Yang pertama, gamet yang tidak sempurna. Kedua, gentian gelendong tidak terbentuk. Yang ketiga, kromosom tidak terpisah.
Yang keempat, berlaku mutasi. Yang kelima, anak terhasil tidak normal. Kita lihat, okey. Yang pertama, betul atau salah? Salah. Tidak sempurna. Okay, apakah perkataan yang paling sesuai? Ya, abnormal. Okay, yang kedua, kromosom tidak terpisah. Kenapa pula perkataan kromosom ini salah? Sepatutnya, ya, kromosom homolog. Diharapkan penerangan tadi jelas kepada anda dan anda tidak lagi mengulangi kesilapan yang sama. Ya pelajar, jangan lupa untuk sentiasa mengulang kaji dan juga pastikan anda study smart. Dan seterusnya jangan lupa untuk like, komen dan juga share ilmu ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada channel Cikgu Zain Bios, jemputlah subscribe. Jangan lupa ya subscribe. Dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.